Tak apa, tak apa. Kita carry on. Tengok macam mana. Oh, boleh tukar. Selalu pakai kata ya, kan? Ha? Selalu pakai kata ya, kan? Bagi yang mudah. Pilih yang mudah. Tak dapat. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung pada malam ini ayat 196 Suratul Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Ayat yang panjang 196 Suratul Baqarah, dan saya cuba menghabiskan perbahasan pada ayat ini sekiranya diizin Allah, dan kalau tidak sempat kita sambung selepas Idul Fitri. Saya bacakan dulu terjemahan dia secara penuh, dan kemudian kita mula membahaskannya fasa demi fasa. Kerana walaupun satu ayat hukum dia terlalu banyak,
yang boleh kita bahas dan berfikir mengenainya. InsyaAllah kita belajar nanti beberapa hukum di dalam ayat 196 ini. Baik, saya baca dulu terjemah secara penuh. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Maka jika sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maksudnya dah jatuh, dah niat, dah berihram, bukan pakai pakaian ihram. Beza tu. Pakai pakaian ihram kat Kok Diang boleh pakai, Moba Pulah boleh pakai. Tapi bila berihram, dia di miqat, dia lain. Baik, Allah sebut ketika kamu sudah berihram, tiba-tiba dihalang dan dikepung. Sekejap lagi kita bahas. Maka kamu bolehlah bertahallul, serta kamu menyembelih dam yang mudah didapati. Sama, jadi saya hurai. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahallul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, yakni bertahallul ia sebelum datangnya binatang, sebelum disembelih binatang dam sembelihan itu, maka hendaklah ia membayar fidyah, iaitulah berpuasa atau bersedekah, atau dia menyembelih binatang ataupun menumpahkan darah binatang itu. Kemudian apabila kamu berada dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu sehingga masa mengerjakan haji, makna tamattu'. Ajak lagi bahas, no? Makna dia tamattu'. Kejap lagi. Bolehlah ia melakukannya, kemudian wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapatinya. Kalaulah sekiranya ia tidak dapat menyediakan dam itu, duit tak ada ke apa ke, sekejap lagi saya bahas, maka hendaklah ia berpuasa selama 3 hari dalam masa mengerjakan haji, dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke negeri masing-masing, balik ke Malaysia. Semuanya itu berjumlah 10 hari yang cukup sempurna. Hukum ini, perintah dan hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjidil Haram, maknanya
dia bukan ahlul Makkah. Maknanya dia bukan orang Makkah, dia orang Qadian and the Merbau Pulas. Senang faham. Jangan lagi saya bahas. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang yang melanggar perintah-perintah. Baik, sekarang saya nak mula pecahkan ayat 96 ini kepada beberapa pecahan untuk difahami akan perbahasan maksud ayat ini. Dapat saya selesaikan malam ni, alhamdulillah. Kalau tak, kita sambung selepas Aidul Fitri. Baik, pertama, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ada kalimah atimma, tamam, tam. Dalam belajar tajwid, waqaf tam. Tam makna sempurna. Kita berhenti itu memang sempurna sungguh. Kita berhenti bacaan kita, memang bacaan tu berhenti dengan tam, sempurna, elok. Maksudnya berhenti pada waqaf Jibril umpamanya. Kita berhenti pada tempat yang memang dalam ilmu tajwid berhenti. Itu dia panggil waqaf tam, waqaf sempurna. Satu lagi dia panggil waqaf hasan, waqaf yang baik, di mana dia berhenti tu tak tergantung makna ayat. Begitu. Dia berhenti tu hasan, baik berhenti dia. Yang ni payah kalau kita tak faham bahasa Arab. Kalau kita faham bahasa Arab, okeylah. Kita berhenti pada ayat tu, kita tahu makna dia, maka cantiklah, hasan, baik. Tak tergantung. Sebab bila kita berhenti tergantung makna ayat, tak elok. Jadi tak elok. Betul kan, nak ambil, nak sambung balik dah tak tahu. Seokok kuat tu masalah dia. Kan? Dia tak tahu nak petik belah mana pula ayat tu. So berhenti je lah pada waqaf tam, senang. Hak yang reti Arab tak apa, berhenti waqaf hasan, boleh dia berhenti, cantik dia punya makna dia berhenti tu, walaupun ayat tu mungkin belum habis. Begitu. Kalau waqaf tam, habis dah ayat tu. Mungkin habis ataupun tanda pada waqaf Jibril yang huruf jim apa semua tu, dia berhenti situ. Tu waqaf yang tam, sempurna. Baik. Allah kata wa atimmu, tam makna tamam, sempurna. Kita pun solat tamam. Kita solat jamak qasar dan ada tamam. Tamam tak payahlah pendek dan himpun. Tamam sempurnalah gitu. Baik. Apa yang Allah suruh sempurnakan? Al-hajj, al-umrah. Maknanya perintah menunaikan haji dan umrah sekali, hukum dia wajib dalam mazhab Asy-Syafi'i dan juga dipersetujui oleh jumhurul ulama. Semuanya, apa mazhab pun, wajib sekali seumur hidup, haji dan umrah wajib. Wajib tu dengan syarat-syarat yang saya nak hurai panjang. Maknanya tuan-tuan muslimat masuk kursus haji, baru tahu wajib haji tu lagu mana bentuk dia, kemampuannya, kesihatannya, itu semua masuklah. Termasuk kelonggaran dari majikan, majikan kena bagi cuti, itu masuk tu dalam, dibahas.
termasuk yang paling besar kita bahas ialah kemampuan. Itu dialah kasih Allah. Kerja haji umrah ni bila ada kemampuan. Tu saya dah sebut tadi, kemampuan tu panjanglah. Kalau ada belanja pergi ada 10,000, katalah belanja pergi balik 30,000 contoh. Pergi balik kapal terbang, makan di Makkah Madinah cukup. Tiba-tiba anak yang ditinggalkan tak cukup belanja. Sepanjang 45 hari kita pergi haji, dikira tak mampu. Yang cari pasal merempat budak tu. Makan tak ada, mak ayah duk Arafah nak nganga kami pun masih dikira tidak mampu. Anda faham? Panjanglah kalau saya nak bahas tu, masuk kursus haji lah cerita dia. Nak sebutnya Allah Ta'ala pesan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat 97 Ali Imran juzuk 4. Kata Allah, dan Allah mewajibkan kamu, memerintahkan kamu untuk hajjul bait, menunaikan haji, mengunjungi Baitullah, pergi buat haji. Lalu Allah kata, manistata'a ilaihi sabila. Sabil makna jalan, manistata' makna kemampuan, iaitu siapa yang mampu sampai ke situ. Dah tak mampu duk diam-diam. Rezeki kita tak sama. Ada orang businessman, businesswoman, dia duit dia okey, no problem, daftar bila-bila boleh. Ada jenis yang kais pagi makan pagi, kais pagi makan, kais petang makan petang, kais malam bisa okok. Dia ada dia ada jenis tu. Jenis susah. Himpun, anak masuk universiti pula, tarik keluar. Yang tu penting. Masa depan anak lagi penting tu. Hak tu Allah kata kalau mampu, hak ni kena segera. Keluar pula anak nak mengaji, tinggal 2,000. Himpun, mai nak buat kenuri pula. Anak darah jerawat dah tumbuh. Kan? Nabi pesan dah, segerakan kahwin anak perempuan, jangan duk tangguh-tangguh. Jangan main 30, 35, 40 tak menikah lagi, ni masalah besar. Tengok jerawat dia dah banyak, kita pun tanya dia, hang dah ada ke? Dia malu-malu, tu dia dah tu. Dah nak buat kenuri pula, nak kena tempah catering dah, apa duit tak ada, ada dalam beg, tarik pula tinggal 1,500. Himpun cukup dah, nama naik, balai rokok mati. Naik elok dah, cukup duit, tiba rokok petang tu dia syok sangat, boleh tak terawih dah. Dia kata tahu ni dia balai kolu terus. Buat aku mana? Tak mampu, hendaklah waris dia kalau dia meninggal, badalkanlah untuk dia, gantikan. Terpanggil badal haji. Itu je lah maknanya. Manistata, Allah punya kasih. Entah tahu tak, Salahuddin Al-Ayyubi tak buat haji. Dia tak sempat, umur 56 dia meninggal. Sebab dia sibuk menjaga hal ehwal umat Islam, menjaga umat Islam dari serangan tentera Salibiyah. Kalau tuan-tuan pergi ke bandar Mu'tah di Jordan, anak saya 5 tahun mengaji di situ, sempat saya pergi. Ada satu atas bukit, dia panggil Qal'ah Salahuddin Al-Ayyubi. Qal'ah makna kota pertahanan, castle. Kita naik atas bukit, Salahuddin bina sebab
itu bawah bukit tu laluan jamaah haji nak pergi ke Makkah. Depa jalan kaki, on the way depa telah diserang, dibunuh oleh tentera salib. Salihuddin Al-Ayyubi bina kastle Qal'ah itu dengan meriam-meriam, dia siap dengan pasukan pemanah. Hamba lalu kami tunggu, dia jaga orang buat haji, dia sendiri tak pergi. Itu pengorbanan dia. Maknanya pergi haji ni tuan-tuan, Allah pilih. So saya nasihatkan, kotlah nama naik tahun lepas. Tahun ni saya yakinlah nama tuan-tuan akan naik balik. Tambah pula kota 10,000. Tambah, alhamdulillah. So time-time macam ni bolehlah buat persiapan. Tengok-tengoklah, intai-intai lah klinik mana hampa nak pergi injek COVID tu, hampa pergi lah injek dulu. Aku lewat tak apa, jenis penakut jarum. Saya hebat tu terang, saya penakut jarum. Dia dah cucuk tu tak apa dah. Sebelum dia nak cucuk tu, bila nurse duk main jarum tu, dia mula peluh. Bukan tak pernah kena, puluh kali dah. Ambil darah, cucuk macam-macam pergi haji, petugas haji. Habis dia jenis peluh awal ni dia tak upaya dah. Dia nah tu dia dah cuai tu tak apa dah. Sebelum tu dia duduk main kan. Alamak, hak tu dia peluh tu lah. Nama naik tahun lepas, saya yakin tahun ni naik. Tambah lagi 10,000. Cuma tak samalah macam kami abang-abang buat haji dulu. Tak apalah, sabarlah. Saya yakin memang tak sama, undang-undang jadi ketat kan. Allah, nak pi tawaf sunat suka-suka hati tak boleh dah. Jadi lain, sabarlah buat macam mana. Wukuf buat atas kursi elok, tak macam kita sampai kaki hang atas perut aku di Arafah tidur. Dah sedap rasa berat dia perut. Kita duk fikir anak perut aku bukan besar mana, awak jadi berat. Rupa kaki jemaah duk timpa kita. Rupa tu dia bangkit, dia mengigau. Teringat pasal dia pergi seorang bini tinggal, dia mengigau tu Arafah cukup seronok, Muzdalifah berimpit cukup seronok. Allah, dia punya nikmat berimpit tu lah macam sardin, syok. Tahun ni sabarlah. Siapa nama naik jangan tolak, pergi. Walaupun suasana dia takkan sama macam kami buat haji dulu, takkan sama. Apa yang penting, nama dah naik, ingat yang tu Allah pilih, pergi je lah. Dan sebelum tu, silalah dulu injection COVID-19. Muslimin dan muslimat. Maka Allah kata, tunaikan haji dan umrah kerana Allah. Sempurnakan. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Hujung dia lillah, kerana Allah. Makna aku pi haji ni ya Allah sebab engkau dah panggil aku, dan kerana-Mu ya Allah. Bukan nak dapat title Pak Haji, tuan-tuan. Pipi balik turun airport, hampa tak panggil haji, aku patah balik, aku kukus sekali lagi. Hampa tak panggil aku abang haji, aku naik kapal terbang, aku pergi Arafah balik. Kepala otak nak naik kapal terbang apa dah. Tarik muka, kau tak panggil abang haji. Jangan. Walaupun dalam Islam dibahaskan benda ini, ada ulama-ulama bahas, perlukah benda tu kita panggil begitu? Jawabnya perlu. Perlu, sebab menghormati dia, di mana dua kaki dia dah sampai Arafah, dua kaki dia dah pijak Muzdalifah, bukan pijak kosong, dia menunaikan manasik haji. Maka ulama kata dengan penuh ta'zim, dengan penuh hormat, dituntut kita panggil dia haji. Tak panggil berdosa tak? Tak berdosa, tapi dituntut. Ya bang haji, begitu. Dia pula jangan duk kembang bungkuk. Jaga elok-elok.
Ya Kak ajar, begitu. Menandakan kita hormat dia. Kita belum sampai lagi. Kita tak rasa lagi suasana hukum. Kita tak rasa lagi berebut toilet. Kita tak rasa lagi gigi palsu jatuh. Jatuh tuan, kesian orang tua. Saya tak boleh bayang lah. Waktu tu di Arafah, Mina, tak silap saya Mina. Di Mina, gigi palsu dia jatuh. Tuan bayang bukan ada spare. Nak order Shopee tak ada. Tak ada. Nak order Shopee pakai tak ada. Shopee kan dia main kan. Tak ada. Jatuh gigi. Saya punya simpati lah, tak upaya dah. Ada seorang tu saya jumpa pesakit jantung, jumpa di Mina waktu melontar di atas wheelchair. Jumpa saya nak teriak, kata, awak bang, saya kenal dia, engineer Petronas. Awak bang, ustaz, ubat jantung saya tinggal di Malaysia. Allah, ubat jantung tinggal. Dia balik haji, meninggal. Saya kata tak ada ke bang farmasi klinik? Ada ustaz, doktor bagi, tapi ialah macam tak berapa nak ngam. Faham kan ubat kita sendiri. Arab pula lebih kurang ya. Silap dia bagi ubat gout mampu. Kan kita, dia bukan dia kira apa Arab ni ikut dan dia ya. Janji ubat, telan-telan gout. Ini benda saya simpati. Allah, ini so orang-orang macam ni dia dah hadapi suasana. Ulama bahas, so apalah salah kamu hormat dia, menghargai dia, kamu panggil dia abang haji. Kamu tak panggil pun tak salah, tak berdosa. Cuma Allah minta kamu jangan kerana itu. Tu dia duduk. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kamu tunaikan haji dan umrah kerana aku, bukan kerana yang lain. Baik itu, seumur hidup wajib sekali haji dan wajib sekali umrah. Seorang yang tak pernah buat umrah, dia pergi haji, tu peluang dia lah. Dia boleh buatlah umrah walau sekali. Kalau ifrat, habis buat haji lah. Habis buat haji, sebelum dia balik Malaysia, umrah dia kena sekali. Wajib. Jangan hang bungkus lagi ihram dalam beg. Wajib. Hang pi Tanaim, hang buat umrah sekali. Wajib. Sekali haji, sekali umrah, cukup. Seumur hidup. Saya petugas lain lah, orang yang bertugas ustaz-ustaz lain lah, banyak kali lah kaminya. Cuma nak sebut itu hukum dia. Itu yang pertama. Baik. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Baik. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta menyembelih dam yang mudah didapati. Baik, tadi saya sebut yang pertama, atimmu, tamam, makna sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Itu yang pertama. Baik, yang kedua, Allah kata fa in uhsirtum. Uhsir, alif, hamzah, ha, sad, ra. Uhsir, itulah yang kita panggil dam ihsan. Kalau belajar bab haji, kita jumpa satu dam. Dam ni banyak. Dam tartib dan takdir. Dam tartib dan takhir. Dam takhir dan tartib. Kemudian dam takhir dan ta'dil. Nah, tartib dengan takhir. Kena faham? Tartib dengan takhir. Dan dia pecah dua, dam tartib dan takdir, dam tartib dan juga ta'dil. Itu belajar haji, khusus haji. Yang ketiga, dam takhir dan takdir, dan kemudian dam takhir dan ta'dil. Ada empat, tak masuk dam haji. Antum merapuh. 4 jenis dam belajar dalam kursus haji. Baik, antaranya dia panggil dam ihsan. Apa dia ihsan? Iaitulah setelah
kita menjatuhkan niat untuk menunaikan haji atau umrah. Tiba-tiba ni dah berihram dah. Maknanya kita dah masuk 13 pantang larang. Kita dah masuk dalam zon 13 pantang larang. Boh mandi dulu sunat ihram di hotel ke di mana, mandi sunat ihram, boh pakaian ihram, lepas tu kita pergi ke tanah halal, Tanaim ke Ja'ranah ke, mana-mana tanah halal. Ni katalah umrah. Mana-mana tanah halal, Hudaibiyah ke, tu juga tanah halal. Sampai sana tak kira lah kedai tayar ke, janji tanah halal. Kita pun jatuh niat seperti dia berniat, aku menunaikan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah. Maka dia niat aja 13 pantang larang duk atas kepala dia. Dia tak boleh buat dia kena denda. Baik, cantik dah hapus semua, tiba-tiba terhalang, tak boleh menunaikan umrah. Tu dia panggil ihsar. Contoh paling mudah, peristiwa Hudaibiyah. Allah, tu contoh paling mudah. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Panjang ayat dia. Nak cerita, Nabi bermimpi pakai ihram tahun ke-6 Hijrah. Ringkas, bergerak sampai Abiyar Ali, ambil niat untuk menunaikan umrah. Abiyar Ali adalah masjid miqat ataupun dipanggil Zulhulaifah. Abiyar Ali 10 km dari city center of Madinah, daripada bandar Madinah. Itulah dia tempat miqat bagi ahlul Madinah. Siapa yang datang dari Madinah, dia nak menunaikan pertama, dia nak buat haji. Dia main pada Madinah, tak kira lah, dia nak buat haji. Sampai di sana, sampai di Abiyar Ali, dia pun niat, saja aku mengerjakan haji dan berihram aku dengannya. Maka jadilah haji dia ifrad. Dia sampai Makkah, jangan duk buat umrah, duk dalam ihram sampai wukuf. Tu haji ifrad. Sebab dia niat haji dulu di bulan haji. Sampai Abiyar Ali, dia niat umrah. Ni musim haji, dia niat umrah, saja aku mengerjakan umrah di Abiyar Ali. Maka jadilah haji dia tamattu'. Itu sekejap lagi kita bahas. Sampai Abiyar Ali, dia pun niat, saja aku mengerjakan haji dan umrah dan berihram aku dengan keduanya. Jadilah haji qiran. Saya dah bahas bulan lepas haji qiran. Baik, tiba-tiba dah niat sempoi, terhalang. Macam Hudaibiyah kan, Nabi sampai Hudaibiyah, Nabi terhalang untuk menunaikan umrah. Maka itu dipanggil ihsar. Kita dah siap dah di KLIA dengan pakaian ihram, tiket semua dah, petugas dah bagi, ihram dah di tubuh, niat belum lagi. Niat sebelum Qarnun Manazil, sebelum kita menempuh kawasan 6,5 jam daripada KLIA. Nanti pilot akan umum supaya kita berniat, kita dah ihram dah. Kalau sebelum sampai tu kita pun niat, boleh aja niat sebelum Qarnun Manazil, boleh. Dalam kapal terbang tu niat dah, siap dia aku buat haji, dah jaga pantang larang. Nak buat umrah, niat aku mengerjakan umrah, jaga pantang larang. Lepas tu boleh lena, tak payah tunggu pilot umum dah. Takut terlepas miqat, kena dam. Kena dam seekor kambing sebab berniat di luar miqat. Tu dia jadi hukum. Baik, kita pun punya seronok, adik-beradik pun mai peluk. Waktu tu Covid tak ada lagi. Adik-beradik pemain peluk, cium. Yang member sekolah pun dah hang nanti hampir Arafah, hang panjat nu Jabal Rahmah, hang panggil nama aku.
Yang kawan sekolah panggil nama aku mesti sampai punya. Bawa orang tua duk habaq lagu tu. Panggil nama aku mesti sampai punya. Kita pun tanya dia, anda daftar haji belum? Dia kata tak lagi. Tak kucing hang. Hang daftar lah dulu. Ingat boleh terbang lagu tu je lah. Berapa orang daftar tahun ni, giliran nombor tengok 2088 dan pengsan 60 kali tu baru sampai Arafah. Jaga nombor tu dia bagilah, rayuan tu buatlah, boleh. Tak ada sampai 2088. 5 tahun dah daftar tu boleh merayu dah, insya-Allah, tak ada masalah. Anda daftar dulu jangan duk kira seru-seru lah. Perangai Melayu lagu tu. Kita pun perlu, dia pun sambil perlu dia sedekah sikit ni. Aku tak ada apa, dia buah dalam poket. Kita pun tengok-tengok downhill. Kita duit ingat nak bagi 100 sedekah abuan belanja aiskrim ke apa, rokok. Dia kata hak ni tak ada kat Makkah. Tak ada. Tuan-tuan, ada sekali musim haji saya fikir kawasan tu Mina. Saya fikir bulan haji. Saya baru balik melontar 12 Zulhijjah dengan rombongan saya baru balik. Pagi tu kami baru sampai, keluar subuh lontar balik khemah dulu 11 Zulhijjah. Sebab saya buat nafar awal 12 saya balik Makkah dah. 12 Zulhijjah kita balik dah. Selalu kita swasta memang kita buat nafar awal. Tabur haji memang nafar sani. Apa jadi 11 Zulhijjah tu lontar, patah balik Mina dulu, jalan kaki lebih kurang 2 jam juga lah, jauh. Orang musim haji kan, walaupun tempat dia dekat, tapi main dengan haji ni lambat lah. Masuk, saya maktab 98, saya ingat lagi. Masuk lorong tu nak masuk khemah lah, jemaah belakang. Saya tengok ada seorang lelaki berdiri dengan beg hitam. Wallahi saya tidak berdusta, beg hitam, lengan panjang, pakai smart, kopiah putih, sambil duk pegang beg tu. Rokok, jual rokok. Saya duk ingat orang baru lari rumah mana ke? Kan? Lari rumah ke? Macam budak baru ni di mana tuan tengok dalam video, nak bunuh diri lah budak lah. Umur berapa? 16 kot. Pak dia tegur, ambil handphone dia duk kerap main video. Anak perempuan. Pak mana tak risau tuan-tuan? Kita pak, tuan-tuan pun ayah. Siapa yang tak risau dengan pembesaran anak? Dia tengok dalam video, umur 16, dekat Bukit Tinggi, dekat dengan Genting Highland, duduk atas jambat, bawah kereta duk lalu highway, dia nak terjun. Apa? Pak dia marah, dia anduk kerap main video. Pak dia rampas handphone dia, marah, merajuk, nak bunuh diri. Hantar kena dunia lagi adik oi. Mujuklah alhamdulillah. Kita tengok video kan, sarjan major balai tu, dia main pada belakang, dia buat-buat pandang. Lepas tu dia tengok kawan tu lalai, dia pelari, dia peluk, dia tarik terus. Geng lain pun serbu. Alhamdulillah. Bawah bomba dah standby dah dengan jaring. Sikit punya kerja ke, hangat-hangat buta ni. Nak pasang jaring untuk hang. Alhamdulillah lah, berani sarjan major tu, alhamdulillah. Seronok kita tengok, dia tarik, dia pun jatuh sama. Okey, dia buat jari lagu tu. Budak tu diberi kaunseling. Tak salah singkat sangat. Ayah tu pun mungkin naik letih dah kan, tegak subjek tah ke mana ni, kelas baru masuk sekolah, hang duk kira video game, hang jawab dia rampas. Rampas marah, kecil hati, stres. Budak lah tuan, budak lah. Mereka tak hidup macam kita hidup dulu. Sungguh mereka beranak-beranak rumah batu dah. Kita beranak ubi kayu tuan-tuan. Kita beranak-beranak ubi kayu, umur 6 tahun jual kuih dah. Akan aku nak cerita semua latar belakang kita. Umur 6 tahun kita dah niaga jual kuih. Susah tahun 60-an. Ya Allah, hampa budak-budak lah, beranak-beranak, rumah batu, kereta semua siap. Kita dulu balik kampung naik bas, ayah pegang limpak kat tingkap tu. Mak naik dulu, mak sambut kat tingkap.
Mana ada nak naik Vespa apa tak ada. Tampalah mengada-ngada. Moga sedaklah wahai adik. Janganlah macam lagu tu. Ayah tu sayang kat awak. Tuan-tuan, muslimin, muslimat. Kita nak sebut apa? Kita nak sebut bagaimana Nabi SAW tertahan di situ. Kita pun terkepung kalau di KLIA. Contoh saya buat KLIA, saya pernah pakai ihram KLIA buat ifrad, kami niat di situlah, tak payah tunggu kono manazil. Niat dan kapal terbang saya arahkan, masuk kapal terbang niat semua buat haji. 204 jemaah saya bawa semua ifrad. Pernah sekali. Baru standby dapat maklumat pilot mogok. Pilot sudah mogok, gaji tak cukup, contoh. Nampak nak terbang apa? Nak jalan kaki, nak tanggai ihram, nak berlari cross Laut Cina Selatan. Dapat maklumat pilot sudah mogok, tak boleh terbang, satu kapal terbang pun tak dapat berlepas. Kita dah niat ihram dah, kita dah niat dah haji umrah, maka itulah maksud dia ihsar, terhalang. Maka apa yang perlu kita buat ialah kita mesti menyembelih seekor binatang, kalau boleh unta, kalau tak dapat unta lembu, kalau tak dapat lembu kambing. Kambing pun boleh lah, terus pilih kambing pun tak apa. Dia panggil dam ihsar. Untuk kita kembali halal, untuk kita menghalalkan balik. Kita dah terhalang macam Nabi kena di Hudaybiyah. Terhalang tu dipanggil ihsar, dipanggil dam ihsar. Maka hendaklah kita, ketua rombongan pun briefing, kata ampun maaf, Allah tidak mengizinkan kita untuk menunaikan haji pada tahun ini. Maklumat yang kita dapat tadi dari Kementerian Dalam Negeri bahawa sesungguhnya terpaksa dibatalkan haji pada tahun ini. Contoh, pada tahun ini kerana pilot semuanya mogok, kita dah cari dah kok ada pilot yang boleh bawa, pilot hanya boleh bawa lori saja. Tak ada pilot yang boleh bawa kapal terbang. Maka setelah majlis fatwa bermesyuarat apa semua, dia pun habaklah, kita pun habak kat jemaah. Maka dengan ini kita terpaksa menangguhkan kerja haji kita untuk tahun ini. Kita berdoalah moga tahun depan kita dapat pergi. Makanya hukumnya kita panggil, hendaklah kita menyembelih seekor binatang, dan itu kita panggil dam ihsar. Kena habakkan jemaah. Kita pun sambung. Cumanya tadi Kementerian Dalam Negeri bertanya. Ini mungkin, kata Kementerian Dalam Negeri, disebabkan ada jemaah yang kuat isap okok. Kita pun tanya, boleh saya tahu siapa yang isap okok tu? Mampu nak mengaku. Maka hendaklah disembelih. Lepas sembelih, barulah cukur dan gunting. Sembelih dulu binatang, kemudian barulah cukur dan gunting, baru buka ihram. Selesai. Itu dipanggil dam ihsar. Baik, nak sembelih di mana? Ikut hukum fiqh, hendaklah disembelih di tempat dia terkepung atau tertahan. Dia tertahan di KLIA. 2 lori mai kambing, kan? 2 lori mai kambing, gate pula. Gate 1 terbuka aja, kambing pun beratuk penuh dalam KLIA. Sembelih situ. Janganlah lurus bendui. Janganlah lurus bendui. Bila kata sembelih di tempat tertahan, KLIA itu apa dia? Sepang. Sembelihlah kat sepang. Carilah surau dekat, bukan tepi kaunter tiket tu. Ambil duit sokok, memang sekok ni.
Berselerak lari Mat Saleh tengok. What is the Taliban? Dia kata mampu. Bapak tu kan boleh tengok benda-benda tu. Jangan lurus. Bila kata Sepang, betul lah tempat tertahan di mana? Sepang. Carilah masjid, carilah surau Sepang tang mana, ejah elok, bukan immediately, tapi selagi tak sembelih, selagi tu tak boleh buka ihram. 3 hari ya. Kena ejah cari, kita dapat dah sebuah surau, kambing beli dah, okey jom jemaah 60 orang pergi surau tu. Betul. Bukan sembelih kat kaunter tiket tu. Jangan cari pasal. Tu dia duduk di tempat dia tertahan. Maka Nabi menyembelih di mana? Di Hudaybiyah. Nabi sembelih, kemudian barulah Nabi bergunting dan bercukur. Itu dia panggil dam ihsar. Ihsar makna tertahan. Baik, sambung. Maka bolehlah kamu bertahlul dan sembelihlah dam, dan janganlah kamu dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahlul sebelum binatang itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maksudnya tunggu binatang tu melu, jangan pergi cukur seorang sikit. Kalau rimeh lah ustaz pakai ihram ni buat meh seorang sikit. Dah. Binatang sembelih dulu, tu hukum. Itu hukum dia. Sampai dulu hatta yablughal hadiyu mahillah, sampai baru boleh kita bertahlul, iaitu dengan sembelih dulu, baru gunting dan bercukur. Baik. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah. Dia tak tahan dah, kepala dia memang tak ada macam ketui-ketui apa, tak tahu. Nak tunggu binatang tu, kambing tu pula lambat. Dapat maklumat kata 4 hari. Maklumlah 4 kapal terbang tak boleh pi, semua terhalang. Allah, nak tunggu 4 hari, kawan gatai kepala ada penyakit, maka Allah kata boleh, hang boleh cukur kepala hang boleh tahlul, hang boleh cukur walaupun tak sembelih lagi, dengan syarat hang kena bayar fidyah. Apa fidyah dia? Itu dia Allah sebut, iaitulah berpuasa. Memilih. Allah kata fasyamin au sadaqatin au nusuk. Kalimah dia au, bukan wa, bukan dan. Au makna atau, makna ada pilihan. Pertama, dia cukup kepala dia tak tahan nak gatai-gatai. Kita tengok botak-botak, tengok kutu dia 16 ekor. Padanlah. Lepas tu merah sini, jenis penyakit kepala ni. Maka dia pun cukur, dia botakkan. Wahai binatang tak sembelih lagi, maka dia kena bayar fidyah. Fidyah pertama dia, puasa dia selama 3 hari. Dia kena puasa 3 hari. Lepas dia cukur tu, besok tu hang puasa lah 3 hari. Atau sadaqatin, atau dia bersedekah. Apa dia sedekah tu? Berkata Al-Imam Syafi'i, hendaklah dia memberi makan 6 orang fakir miskin dengan jumlah makanan 3 gantang. Makanan beras 3 gantang bersamaan 5 kilo 85 gram. Kita kata 6 kilo lah. 6 kilo beras hang kena bagi makan 6 kilo ni 6 orang fakir miskin. Hang pilih tu yang kedua. Hantar moyang tu, hang pilih yang terakhir sekali. Au nusuk, ataupun dia menyembelih dam. Duit banyak, tapi penyakit banyak. Duit bersepah, penyakit macam-macam.
Maka dia tak mau puasa 3 hari, dia kata letih, dia tak mau bagi makan, dia kata aku duit ada, dia sembelih. Maka dia boleh pilih, dia boleh sembelih unta, tu paling baik, atau lembu atau kambing. Paling tak ada kambing, maka dia pun keluar dekat RM1,000 ke RM800 ke, dia pun beli kambing dan sembelih. Pilih, sebab kalimahnya atau. Tu dia duduk. Siapa ni? Bagi mereka yang tak tahan, sakit di kepala, ada penyakit yang dia terpaksa buka ihram dia. Dia tak tahan dah. Tetapi binatang tak sampai lagi dan dia ihsar, dia terhalang. Tak apa. Cukuplah bayar dam. Itulah kasihnya Allah. Tak ada pasal hampa tunggu, hampa cukup neraka. Tak ada pasal. Allah punya sayang kat kita. Menggeliat kawan tu duk tunggu kambing tak mai. Sebab Allah kata hang cukup juga neraka. Dah. Allah kata cukuplah tapi bayar fidyah. Fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Sama ada anak puasa 3 hari atau hang bagi 6 orang fakir miskin dengan 6 kilo punya beras, hang bagi makan, atau hang sembelihlah binatang. Paling tak ada kambing. Baik, saya cuba habiskan. Kemudian apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, iaitulah tenang elok, tak ada apa dah, kembali aman, maka sesiapa yang mau menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu sehingga masa mengerjakan haji, bolehlah ia melakukannya dan wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Apa tu? Haji tamattu'. Tu ayat dia, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Maknanya siapa yang berniat umrah di bulan haji, tak kira lah dia mai pada mana, dia mai pada Madinah, dia niat umrah di Bir Ali, di Zulhulaifah, musim haji. Musim haji, bukan musim umrah, musim haji. Dia niat umrah, lepas tu dia sampai Makkah, dia pun buat umrah. Habis sa'i, dia pun gunting tahlul, buang ihram. Itu. Kemudian 2-3 hari dia pun pakai mandi sunat ihram, pakai pakaian ihram, tahan teksi, pergi Tanaim 6 km tempat miqat daripada Makkah. Dia pun niat buat umrah lagi. Wukuf dah lagi? Belum. Wukuf tak sampai lagi. Katalah dia buat 4-5 kali umrah, maka sampailah dia berwukuf. Itulah dia panggil tamattu' ataupun bersenang-senang dalam bahasa Melayu. Tu dia duduk. Maka Allah kata, siapa yang nak bersenang-senang, tak nak, kalau ifrat dia tetap dalam ihram sampai wukuf 2 minggu, 2 minggu lah, 3 minggu, 3 minggu lah. Sebab itu kita bila dah habis musim haji, kita akan bagi hadiah. Jemaah paling sabar, jemaah paling konsisten, jemaah paling kuat menolong, kita ada kaki kita yang monitor, kita raikan jemaah. Jemaah yang paling sabar dalam ifrat 2-3 minggu dia dalam ifrat, kita bagi dia hadiah. Tapi selalunya jemaah ifrat memang kita bagi hadiah sebab kesabaran mereka dalam ihram. Hui tuan-tuan, saya pernah buat ifrat, saya tahulah penangan dia. Jangan nak belaga bahu, nak bertinju lah. Jangan cari pasal ifrat, memang berat, tapi dia tak kena dam lah. Dia selamat lah 800 tu, 800 rial tu, 900 rial tu, selamat lah, boleh rokok. Tapi berat lah, dia punya hukum berat. Tapi okey lah, kita ada pengalaman buat. Begitu. Maka tak nak ifrat, pilihlah buat tamattu', tapi bayar dam lepas tu. Allah kata hendaklah dia membayar dam, menyembelih dam dia sebelum kita berangkat ke Arafah. Kita akan tinggalkan duit kepada petugas kota Makkah. Kita petugas kita 2, satu petugas Malaysia, satu petugas bumi Makkah. Petugas Malaysia, saya, ustaz-ustaz yang lain, kami bawa jemaah. Bila sampai sana, petugas Makkah akan bantu kami. Petugas Makkah ni majoriti orang Fatani yang lahir di Makkah, jenis Arab ni berapi, yang meletup macam gunung berapi.
Dia cakap bukan jenis buku punya. Ana azhabu ilal masjid. Tak ada dia pasal. Dia bukan azhabu ilal masjid. Tak ada pasal. Dia tak ada azhabu ilal masjid. Kaifa min enta daripada mana? Tak, dia panggil fin. Fin enta. Dia bahasa kampung dia fin. Dia kata, min enta pada mana? Ana min Malaysia. Kuwait, dia kata. Malaysia bagus. Rupa roti cakap Melayu. Dia bahasa kampung dia berapi. Dia lahir di Makkah. Tu sebelum saya dan ustaz-ustaz bawa jemaah ke Arafah, kalau saya tamattu' pun saya akan tinggalkan duit berapa rial, 800 rial. Saya tinggal duit itu dam saya kepada petugas Makkah. Kita pergi Arafah, depa selesaikan di kawasan Mina. Itu dia punya prosedur dia. Tapi apa pun tetap kena dam, walau petugas sekalipun. Tak kira hang tamattu' ya, dam. Baik. Saya cuba habiskan sikit lagi. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji. Duit tak ada, jenis memang ngam-ngam sui punya. Duit tak ada, maka hendaklah dia puasa 3 hari waktu musim haji. Dia tahu dah memang dia tak ada duit, maka waktu musim haji tu dia niat puasa untuk puasa tamattu', untuk dia bayar dam tamattu'. Dia pun puasa 3 hari di musim haji. Wasab'atin idza raja'tum, dan dia sambung 7 hari bila dia balik Malaysia. Zalika, yang demikian itu, asyaratun kamilah, 10 hari yang lengkap. Maknanya menggantikan dam kambing itu ialah puasa 10 hari. Untuk siapa? Tak habis lagi ayat. Penutup Allah kata, zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Yang demikian ialah untuk mereka yang tidak berada di Masjidil Haram. Maksudnya hang bukan orang Makkah, hang orang luar Makkah. Tu maksud dia. Masjidil Haram tu maksud dia bumi Makkah. Masjidil Haram ada maksud masjid tu. Ilal Aqsa, minal Masjidil Haram ilal Aqsa, dalam peristiwa Isra. Itu Masjidil Haram. Ayat 196, Masjidil Haram ialah bumi Makkah. Maknanya kalau awak bukan orang Makkah, itulah hukum dia. Tak mampu sembelih kambing dalam dam tamattu', gantilah dengan puasa 10 hari. 3 hari musim haji, 7 hari bila balik Malaysia. Mesti 7 hari ini dihabiskan dalam masa sebelum sampai haji tahun depan. 7 hari ini hang bagilah. Pandai-pandailah. Tu dia duduk. Allah. Tu dia hukum yang Allah letak. Alhamdulillah dapat kita habiskan. Baik. Semuanya itu 10 hari yang lengkap sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di Masjidil Haram, yakni Makkah. Kita lah. Baik, orang Makkah hukum dia lain. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan siksanya terhadap mereka yang melanggar perintahnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Selesai ayat yang panjang 196 Al-Baqarah. InsyaAllah bulan depan, seperti mana yang di WhatsApp kepada saya akan datang, tapi untuk kuliah subuh Ramadan. Kuliah subuh hari yang sama, tarikh yang sama, Khamis minggu ketiga, 15 hari bulan April. Puasa 13 kan? Puasa 13 April, 1 hari Khamis 8. Okey, 15 hari bulan April saya datang, tapi kuliah subuh untuk Ramadan, insya-Allah. So kita sambung ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Kita sambung selepas hari raya Aidul Fitri. Doa-doalah panjang umur kita, dapat jumpa Ramadan. Sebab kita tak tahu nyawa kita. Sehari semalam Allah boleh ambil bila-bila.
akan roh yang duduk dalam tubuh kita. Allah boleh ambil kehendak dia, tak siapa boleh halang. So kita doa semoga kita dapat sampai 13 April, insya-Allah, bulan yang kita amat rindui, bulan yang kita nanti-nantikan. Insya-Allah panjang umur, kita jumpa nanti 15 hari bulan April untuk kuliah subuh di pagi Ramadan yang ketiga, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan معصوما. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.